Hari ini kita akan kaji tentang sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Garis selari ialah garisan yang tidak akan bertemu selama-lamanya. Garis selari boleh ditandakan dengan anak panah seperti yang ditunjuk di dalam gambar ini. Anak panah ini menunjukkan dua garisan ini adalah selari. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut garis rentas lintang. Sebagai contoh dalam gambar ini, garisan AB dia bersilang dengan dua garis yang warna biru ini. Jadi garisan AB ini merupakan garis rentas lintang. Terdapat tiga jenis sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang, iaitu sudut sepadan, sudut pedalaman dan sudut selang-seli. Bagi sudut sepadan, dia berada di kedudukan yang sama. Contohnya sudut A ini dia di bawah garisan. Dan sudut B ini dia pun berada di bawah garisan. Jadi yang ini kita boleh nampak dia sebenarnya macam bentuk F. Okey, dia macam huruf F dan sudut itu terletak di sini. Dan huruf F ini boleh juga terbalik. Boleh juga dia begini. Sudut di sini merupakan sudut sepadan. Bagi sudut pedalaman, okey, contohnya gambar raja yang kedua ini. PQ dan RS ialah garisan selari. Apabila dua sudut itu terletak di dalam begini, kita panggil sudut pedalaman. Dan dia terbentuk macam huruf C. Okey, macam huruf C dan sudut itu berada di dalam. Okey, dan mungkin juga sudut itu terbalik. Kalau begini, dua sudut ini pun panggil sudut pedalaman. Sudut jenis ketiga ialah sudut selang-seli. Kalau kamu tengok ini, sudut A dan B adalah sudut selang-seli. Garisan yang selari ialah PQ dan RS. Okey, jadi dia macam huruf Z. Okey, huruf Z dan sudutnya berada di sini. Okey, boleh juga begini. Huruf Z-nya terbalik dan sudutnya berada di sini. Ini merupakan sudut selang-seli. Dalam raja berikut, tentukan sudut A dan B ialah pasangan sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Okey, untuk sudut sepadan dia macam huruf F. Sudut selang-seli macam huruf Z. Dan sudut pedalaman macam huruf C. Okey, jadi kita tengok soalan A. Sudut A dan B dia terbentuk macam huruf apa? Okey, jadi kita boleh lukis begini. Sudutnya berada di dalam. Okey, jadi yang ini ialah huruf C, iaitu sudut pedalaman. Okey, soalan B. Ini sudut A. Okey, kedua-dua sudut ini apabila kita lukis dia macam huruf F. Jadi ini merupakan sudut sepadan. Soalan C. Sudut A di sini. Jadi kita lukis garisnya. Dan B berada di sini. Jadi sudut A dan B dia macam huruf Z. Jadi yang ini sudut selang-seli. Okey, soalan D. Sudut A dan B macam huruf F. Jadi ini merupakan sudut sepadan. Sekarang kita tengok ciri-ciri bagi sudut sepadan, sudut pedalaman dan sudut selang-seli. Bagi sudut sepadan, nilai sudut A dan B mesti sama. Kalau dua garisan ini selari, sudut sepadannya mesti sama. Contohnya kalau A 100 darjah, B pun 100 darjah. Untuk sudut selang-seli, sudut A dan B juga sama. Kalau kedua-dua garisan ini ialah garisan selari. Contohnya kalau A 60 darjah, sudut B pun mesti 60 darjah.
Untuk sudut pedalaman pula, jumlah sudut A dan B ialah 180. Contohnya kalau A 100 darjah, B akan jadi 80. Yang jumlah dua sudut ini mesti 180. Jika ini ialah garisan selari. Dengan menggunakan ciri-ciri sudut sepadan, sudut pedalaman dan sudut selang-seli, kita mau tentukan sama ada garisan PQ dan RS ini selari atau tidak. Sebagai contoh, kita tengok gambar raja A. Sudut yang diberi ialah 48. Jadi, kita boleh sambung begini. Ini merupakan sudut sepadan. Dan nilai sudut sepadan ini adalah sama. Jadi, PQ dan RS adalah selari. Sebab sudut sepadan mereka sama. Sekarang kita tengok soalan B. Yang ini merupakan sudut pedalaman. Jadi kalau dia sudut pedalaman, kita perlu cari hasil tambahnya. Okay, 42 darjah tambah 128 darjah. Jawapannya ialah 170 darjah. Okay. Jadi yang nilai ini dia tidak sama dengan 180. Sebab kalau garisan yang selari, hasil tambah sudut pedalaman mesti 180. Tetapi yang ini hanya 170. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa PQ dan RS tidak selari. Sebab kalau dia selari, jumlah sudut ini mesti sama dengan 180.